Nabi SAW menerangkan golongan yang berjaya ini. Dan satu lagi contoh Nabi berikan adalah golongan yang 73 ini ataupun 72 ini, mereka seperti anjing gila. Dan kerana anjing gila ini kalau telah berlaku kepadanya, dia akan tersebar dan sampailah penyakitnya itu menghantuinya, maka menjadikan dia seperti anjing gila tadi. Jadi dia golongan yang akan selamat daripadanya, Nabi SAW menerangkan juga adalah jamaah. Jadi penting kita memastikan diri kita tidak termasuk ke dalam golongan yang Nabi menceritakan golongan yang sesat, golongan yang bahaya, golongan yang berada dalam neraka dan sebagainya. Dan ini hadis yang berkaitan ini menunjukkan bahayanya orang yang selain daripada yang satu tadi, kerana mereka berada dalam keadaan bahaya. Dan Nabi dalam kisah yang Nabi ceritakan tadi, mereka berada dalam yang mana Nabi yang terangkan dalam neraka. Dan ulama rahimahullah ta'ala menerangkan bukanlah makna mereka ahli neraka, bukan. Tapi mereka diberikan ancaman menjadi golongan tersebut. Bermakna golongan ini berada dalam keadaan bahaya selain daripada golongan yang berjaya ini. Dan ada juga hadis yang lain, Nabi SAW menerangkan mereka adalah firqatun najiyah, golongan yang terselamat. Jadi golongan yang terselamat inilah kita harus berusaha sedaya upaya kita. Dan kita lihat gagasan dunia sekarang menuju kepada kita pergi kepada golongan-golongan yang telah disebutkan tadi. Maka kita perlu berhati-hati dan kita harus takut dan selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan. Kerana tiada keselamatan dapat melainkan keselamatan daripada Allah. Jadi tak boleh tidak, kita mestilah mengharapkan kepada Allah. Dan ini sangat mudah kita berlaku pada kita. Dan dengan itu kita, apabila beliau terangkan terhadap golongan yang berjaya ini, kita haruslah pastikan bahawa kita di antara golongan tersebut, insyaAllah. Kita pergi pada fasal atau bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Silakan. Bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia menuturkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada padanya, maka ia tertolak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia pernah bersabda, Man rawiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, keduanya bertutur, kami pernah mendatangi Irbad bin Sariyah, seorang sahabat yang diturunkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu, Muhammad, agar engkau memberi kenderaan kepada mereka.
Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu. Quran Surah At-Taubah ayat 92. Setelah itu kami mengucapkan salam. Kemudian kami berkata, kami mendatangimu untuk berziarah, menjenguk serta mengambil hadis darimu. Maka Irbad menuturkan, Salat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum thumma aqbala alaina biwajhi fawa'azana mau'izatan balighah zarafat min hal uyun wawajilat min hal qulub faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hazihi mau'izatu muwaddin famaza ta'ahadu ilaina faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in kana abadan habashiyah fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara tilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdina min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidi jizi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsati bid'ah wa kulla bid'ati dalalah. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Selesai solat, dia menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian menyampaikan nasihat yang amat mendalam sehingga mata kami menangis dan hati kami merasa takut. Lalu seorang berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Apakah yang kau wasiatkan kepada kami? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kepada kalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin kalian adalah seorang sahaya Habasyah. Sungguh, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Oleh kerana itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang memperoleh petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah olehmu perkara agama yang diada-adakan, kerana sesungguhnya setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum ala haudi wala yukhtalajanna rijalun duni fa'aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Aku akan mendahului kalian menuju ke Al-Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga, serta akan ada orang-orang yang benar-benar dihalau dariku. Aku berkata, wahai Rabbku,
Mereka itu adalah para sahabatku. Dan dikatakan kepadaku, sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggal engkau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari Sufyan As-Sawri radhiyallahu an, dia berkata, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Kerana ahli maksiat itu lebih mudah bertaubat dari kemaksiatannya, sedangkan ahli bid'ah akan sulit bertaubat dari bid'ahnya. Dari Al-Fudail, dia mengatakan, apabila engkau bertemu dengan seorang ahli bid'ah di suatu jalan, maka ambillah jalan selainnya. Tidak ada satu amal pun dari ahli bid'ah yang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang menolong pelaku bid'ah, maka dia sama saja telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Aku pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan sesuatu kepada Al-Fudail. Barang siapa yang menikahi putri, anak perempuannya dengan seorang lelaki fasik, maka sungguhnya dia telah memutus hubungan silaturahim dengan anaknya itu. Mendengar perkataan itu, Al-Fudail pun menimpalinya. Barang siapa menikahi putri, anak perempuannya dengan seorang laki-laki ahli bid'ah, maka sungguh dia telah memutus hubungan silaturahim dengan anaknya itu. Barang siapa yang berteman dengan ahli bid'ah, maka dia tidak akan mendapat hikmah, ilmu. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui seseorang membenci ahli bid'ah, maka aku berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Ibnul Jauzi menjelaskan, sebagian perkataan berikut diriwayatkan secara marfu dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqara sahiba bid'ah faqad ana ala hadmil Islam." Barang siapa yang menghormati ahli bid'ah, maka berarti dia telah membantu menghancurkan Islam. Ini pada bab yang kita bacakan tadi, maka dengan jelas dia memberitahu tentang bahayanya kita berpegang kepada golongan yang bukan golongan yang dapat kejayaan ini. Sebab itu golongan yang telah mendapat kejayaan, golongan yang telah kita terangkan tadi adalah golongan jamaah yang kita diperintahkan untuk sentiasa bersama dengan mereka. Manakala golongan yang Allah SWT mencela kita berada dalam keadaannya adalah golongan ahli bid'ah. Golongan ahli bid'ah ini jelas bahawa dia adalah perkara yang adalah sesuatu adalah golongan yang perlu kita menjauhkan diri daripada mereka. Kerana Nabi SAW telah banyak memberitahu tentang kehinaan mereka. Perjalanan mereka itu adalah perjalanan yang hina. Sebagaimana Nabi SAW terangkan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami, ambillah dalam urusan Nabi SAW, maka dia tertolak. Maka Nabi SAW dengan jelas memberitahu bahawa perkara-perkara yang dilakukan yang bukan urusan Nabi, dia tertolak. Jadi perkara bid'ah yang dilakukan oleh sesiapa pun, tak kira siapa, kita jelas tahu bahawa dia adalah perkara yang tertolak oleh Nabi SAW. Pada asalnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Dia tak perlu kita nak cuba memberikan berbagai alasan dengan kita memberikan mungkin berbagai alasan, justifikasi dan sebagainya kepada mereka. Jelas mereka telah lakukan perkara yang Allah larang. Dan Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka mereka bukanlah daripada golonganku. Jelas bahawa kita perlu menjauhkan diri daripada golongan-golongan yang Nabi SAW menerangkan berpaling daripada golongan, daripada sunnah. Jadi perbuatan berpaling daripada sunnah Nabi SAW
adalah perkara yang tercela. Tercela daripada sudut dasarnya Nabi adalah Rasul kita, dan sebagai seorang Rasul dia perlu diambil daripadanya semua yang datang daripada beliau tanpa kita memberikan pemilihan. Kita pilih ini yang baik, ini baik, yang itu tak baik, sebagainya. Tak, bahkan semua yang datang daripada Nabi SAW adalah baik. Itu yang jelas kita harus mengakui semua yang datang daripada Nabi SAW adalah baik. Tak ada sesuatu yang datang daripada Nabi SAW kita katakan adalah tersilap, tidak baik, tidak hikmah dan sebagainya. Maka dengan itu kita jelas mengatakan sesiapa yang berpaling daripada sunnah Nabi SAW, mereka yang berpaling daripada hikmah yang mereka mencari. Jadi daripada apa yang telah kita terangkan tadi, Nabi SAW didatangkan juga sebuah hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Syariah. Dan hadis itu adalah hadis yang sangat penting kita semua menghafalkan. Kalau boleh jadikan awak punya tugas utama awak, bagi ada siapa yang ada kelapangan, mungkin melihat pada muka surat 20 ni untuk membacanya berkali-kali bahasa Arabnya, kalau boleh lah. Lepas bahasa Arabnya, bahasa Melayu, kerana tujuannya untuk awak dapat menghafalkan. Kerana ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita menghafalkannya. Jadi apabila kita menghafalnya, maka kita mendapat satu petunjuk yang jelas daripada Nabi SAW bahawa kita melakukan apa yang Nabi SAW anjurkan adalah perkara yang paling penting. Dan berpaling daripada sunnahnya ataupun sunnah khulafa'nya ar-Rasyidin adalah suatu kejelekan, sesuatu perkara yang tidak patut kita lakukan. Jadi dengan kita mengetahui bahawa Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengikut atau berpegang teguh pada sunnahnya, dan sunnah khulafa' ar-Rasyidin adalah menjadi tugasan kita untuk melakukan. Bagi kita dah tahu akan perkara ini, kita akan berusaha untuk mempelajari sunnah Nabi SAW, dan kita akan mempelajari sunnah-sunnah khulafa' ar-Rasyidin yang perlu kita juga mengetahui, kerana sunnah khulafa' ar-Rasyidin adalah merupakan petunjuk yang kita perlu mengikuti. Jadi dengan itu kita lihat apabila kita telah hafalkannya dan kita letakkan di hadapan kita, semua apa yang kita nak lakukan ni adakah disuruh daripada sunnah Nabi SAW. Kalau dia daripada sunnah Nabi SAW, maka kita lakukan. Dan Nabi SAW mendatangkan sebuah hadis yang masyhur juga, yang penting, kerana kita tidak mahu menjadi golongan yang tertolak daripada apabila kita datang kepada haud Nabi SAW, iaitu telaga Rasulullah SAW, Al-Kawthar. Kita tak mahu menjadi golongan yang Nabi tolak kita. Kenapa dia tolak? Kerana kita melakukan perkara-perkara yang Nabi tidak lakukan. La tukhlajanna li rijalin duni. Ada orang yang benar dihalau dariku. Aku berkata, wahai Rabbku, mereka itu adalah para sahabatku. Dan dikatakan kepadaku, sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalan engkau. Sebagaimana Nabi SAW telah memberikan penjelasan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup sepasku akan melihat perbalahan yang begitu banyak, perselisihan yang begitu banyak. Jadi perselisihan ini Nabi telah beritahu kepada kita. Dan mereka inilah yang melakukan perselisihan ini, dia akan dihalau daripada berada di haud Rasulullah SAW. Maka kita mengharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah, semua
tidaklah kita digolongkan, sesiapa di antara kita semua digolongkan dalam golongan yang mana Nabi tolak kita, Nabi menolak kita atau reject kita dalam apabila kita datang untuk meminum di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada itu kita lihat pentinglah kita memahami tugas kita yang sebenar adalah mencontohi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan contoh yang keseluruhan, contoh tauladan yang keseluruhan, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlulah daripada itu menjauhi daripada pelaku-pelaku bid'ah yang para ulama telah melarang kita dan menganjurkan kita untuk menjauhkan diri daripada menjadi golongan-golongan daripada pelaku bid'ah. Dan benar apa yang mereka katakan, seperti kita lihat siapa yang menikahkan anaknya dengan ahli bid'ah itu lebih teruk daripada menikahkannya dengan orang fasik. Kerana orang fasik dia tahu dia lakukan dosa-dosa tersebut dengan dia yakin bahawa benda tersebut adalah larangan Allah. Tapi orang-orang ahli bid'ah ni, mereka melakukan bid'ah yang mereka lakukan, mereka dengan tidak sedar bahawa perkara yang mereka lakukan itu adalah daripada larangan Allah. Jadi yang paling penting kita memberikan nasihat-nasihat ini berulang kali kepada diri kita, dan janganlah kita merasa senang atau mengambil ringan terhadap perkara-perkara yang Nabi SAW berikan kepada kita daripada menjauhkan daripada ahli bid'ah. Dan seterusnya kita pergi pada celaan terhadap ahli bid'ah dan ahli. Silakan. Bagaimana dengan golongan tarikat? Golongan, sebenarnya golongan, walau kita kata dia tak boleh pergi pada terperinci, tapi kita kata oleh kerana ditanya, mereka bukan daripada ahli sunnah wal jamaah ataupun golongan yang diperintahkan untuk kita berada daripada kalangan mereka. Kerana golongan ini telah mengatakan bahawa ada jalan lain untuk dekatkan diri kepada Allah, dengan mereka mengambil jalan-jalan yang mereka telah mengatakan tarekat-tarekat yang akan menyelamatkan mereka daripada ancaman-ancaman yang mereka katakan. Jadi perkara yang mereka katakan sebenarnya tidaklah benar, kerana yang Nabi perintahkan kita untuk menjauhi akan perkara bid'ah. Jadi perkara yang mereka lakukan sebenarnya adalah di antara perkara bid'ah. Jadi kita haruslah menjauhkan diri daripada golongan ini. Walaupun kita katakan bahawa kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi hidayah pada seluruh kaum muslimin, tak kira siapa mereka, kita terus mendoakan kepada Allah untuk memberikan kepada mereka semua ini petunjuk, kerana petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita terus pergi pada celaan terhadap ahli bid'ah. Celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Apabila ada yang bertanya, kamu menguji sunnah dan mencela bid'ah, sebenarnya apakah sunnah dan bid'ah itu? Pasalnya kami melihat bahawa setiap ahli bid'ah menurut kami mengklaim dirinya termasuk ahli sunnah. Maka jawapannya adalah sunnah menurut bahasa bererti jalan, tidak diragukan lagi. Para penukil hadis serta asar yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka ini adalah ahli sunnah. Pasalnya mereka berada di atas jalan yang belum tercemarkan oleh perkara-perkara yang baru, kerana semua yang baru di dalam syariat, bid'ah serta berbagai macam bid'ah itu muncul setelah masa beliau dan para sahabatnya. Sedangkan bid'ah adalah kata untuk mengungkapkan segala sesuatu perbuatan yang sebelumnya tidak ada lalu diada-adakan. Umumnya bid'ah menyelisihi syariat dan ia mengharuskan adanya penambahan ataupun pengurangan terhadap syariat Islam.
Bahkan jika ada suatu bid'ah yang tidak menyelisihi syariat serta tidak melazimkan adanya penambahan atau pengurangan, mayoritis ulama salaf tetap saja membencinya. Mereka memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang dari segala bentuk bid'ah dalam rangka memelihara dasar beragama, iaitu ittiba, mengikuti atau meneladani Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit berkata kepada Abu Bakar dan Umar saat keduanya meminta kepadanya, kumpulkanlah Al-Quran. Zaid menganggapinya, bagaimana kalian berdua hendak melakukan satu hal yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, yakni bid'ah secara bahasa. Abul Bakhtari radhiyallahu an mengutarakan, seorang laki-laki mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahawa sekelompok orang duduk di masjid sesuai solat maghrib, seusai solat maghrib, dan di antara mereka itu ada seorang laki-laki yang menyerukan, bertakbirkanlah sekian, bertasbihlah sekian, dan bertahmidlah sekian. Maka Abdullah pun menegaskan, apabila engkau melihat mereka melakukan amal itu lagi, maka datanglah dan kabarkanlah kepadaku di mana majlis mereka berada. Laki-laki itu kemudian mendatangi mereka dan duduk. Ketika dia mendengar apa yang mereka ucapkan, dia berdiri lalu melaporkan hal ini kepada Ibnu Mas'ud. Seperti diketahui, Ibnu Mas'ud adalah orang yang bersikap keras atau tegas. Sahabat ini pun mendatangi orang-orang yang melakukan amalan tersebut seraya menyatakan, aku ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah yang tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, sungguh kalian telah berbuat bid'ah secara zalim, dan kalian telah merasa lebih berilmu daripada segenap sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Utbah lantas berkata, aku mohon ampun kepada Allah. Ibnu Mas'ud melanjutkan, hendaklah kalian berpegang teguh pada jalan yang lurus, yakni jalan Rasulullah dan para sahabat. Jika kalian menoleh ke kanan dan ke kiri, niscaya kalian akan benar-benar tersesat dengan kesesatan yang jauh. Konsisten di jalan Ahlu Sunnah telah kami ungkapkan bahawa para ulama salaf begitu mewaspadai segala macam atau bentuk bid'ah, walaupun bid'ah itu tidak menyelisihi syariat. Tujuannya tidak lain supaya manusia tidak mengada-adakan ibadah yang belum pernah ada sebelumnya. Memang ada perkara baru yang tidak menyalahi syariat Islam dan tidak dikerjakan terus-menerus, sehingga para ulama salaf pun tidak mempermasalahkannya. Sebagai contohnya adalah solat tarawih. Diriwayatkan bahawa pada mulanya orang-orang melaksanakan solat ini di bulan Ramadan sendiri-sendiri. Juga ada sebagian jemaah yang menjadikan seorang sebagai imam. Menyaksikan fenomena demikian itu, Umar bin Al-Khattab lantas mengumpulkan mereka di belakang satu imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ketika melihat mereka solat tarawih berjemaah di belakang satu imam, maka Umar pun lalu mengutarakan, inilah sebaik-baik bid'ah, perkara baru yang sesuai syariat. Itu kerana solat berjemaah memang disyariatkan. Dari uraian di atas, jelas bahawa Ahlussunnah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang menampakkan suatu ajaran yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada pula sandarannya. Maka itu ahli bid'ah bersembunyi di balik bid'ahnya. Berbeza dengan Ahlussunnah, mereka tidak menyembunyikan mazhabnya. Perkataan mereka tampak jelas, mazhab mereka terkenal, dan mereka kesudahan yang baik. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu min ummati zahirina hatta ba'diyahum ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirin. Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang mereka ada di atas kebenaran sampai ketetapan Allah mendatangi mereka, dan mereka tetap dalam keadaan demikian.
Dinukilkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di Asy-Syahihin. Syahihin. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, Ali Al-Madini berkata, mereka adalah ashabul hadis, ahli hadis. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manala. Celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Apabila kita bincangkan terhadapnya, maka Syekh rahimahullah mengatakan, apabila yang bertanya kamu muji sunnah dan kamu mencela bid'ah, sebenarnya apakah sunnah dan apakah bid'ah itu? Jadi dia menanyakan mereka yang melakukan sunnah dan melakukan bid'ah, siapakah mereka? Jadi pada bab ini menerangkan bagaimana mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka adalah golongan ahli sunnah. Mereka lah, apabila kita maksudkan ahli sunnah itu siapa? Mereka adalah sesiapa yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan mereka ini, amalan-amalan mereka lakukan, amalan mereka ini tidak tercemar dengan perkara-perkara baru yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita. Jadi dengan itu kita lihat berpegangnya kita kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah ini adalah perkara yang semestinya. Apabila kita melakukan perkara selain daripadanya, sebab itu kita menolaknya kerana melakukan perkara itu semua menyelisihi akan syariat Nabi SAW. Dan menyelisih akan syariat Nabi SAW sama ada dengan penambahan atau pengurangan, itu adalah semua tercela. Jadi tambah atau kurang pun tak boleh kita lakukan. Ada ulama dalam daripada sudut itu berkenaan dengan yang apabila orang tu melakukan perkara bid'ah ni sama ada pengurangan, penambahan, maka ulama telah mengatur mencelanya secara mutlak, mencelanya. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan berkhilaf terhadap ittiba', mengkhilafi sesuatu yang Nabi SAW anjurkan, iaitu ittiba', itu mengikut keseluruhan anjuran Nabi SAW. Maka mengikuti Nabi SAW itu adalah suatu perkara yang semestinya kita lakukan. Jadi dengan ini tidak apa yang berlaku pada zaman dahulu, kerana keasingan melakukan sesuatu perkara yang bukan daripada ajaran Nabi SAW, sampai kita lihat bagaimana pembukuan ulama terhadap Al-Quran Al-Karim juga dianggap sebagai satu perkara yang tak patut oleh sebagian sahabat, kerana benda itu tak berlaku pada zaman Nabi. Jadi perasaan mereka rasakan perbuatan itu tidak patut. Tetapi kita lihat daripada kefahaman sahabat yang mendalam, kita lihat daripada Umar radhiyallahu anhu pada mulanya mengingkari, tapi kita lihat dengan kecekalan Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka akhirnya dia mengikuti. Jadi itu kita lihat perkara yang dibincangkan oleh ulama untuk melakukan perkara bid'ah ini tidak terfikir untuk mereka melakukan.
pada dasarnya mereka tak akan melakukan. Dari perbuatan yang mereka lakukan dari sudut apa yang berlaku pada sahabat, mungkin yang diterangkan tadi, ada misalnya solat tarawih misalnya. Berlakunya solat tarawih kerana dasarnya perintah tersebut adalah daripada Nabi SAW. Dari syariat, padahal tidak berbeda, ini bukan menghilaf syariat. Jadi perkara yang mereka katakan sebagai mengatakan bahawa ini bid'ah bukan tidak berlaku. Kerana perbuatan itu sebenarnya bukanlah bid'ah. Jadi dengan itu kita lihat, melakukan sesuatu yang bukannya daripada ajaran Nabi SAW adalah sesuatu yang ulama pada zaman dahulu, salafus salihin, mereka saling mengingkari, tidak akan melakukan perkara tersebut, melainkan itu adalah daripada mempunyai dasar-dasar yang kuat. Nah, apa yang mereka lakukan juga kita lihat berlaku pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila dia mengingkari orang-orang yang menganjurkan zikir dengan berjemaah, dengan penganjuran mereka zikirlah demikian beratus 100 kali mereka anjurkan untuk dizikir, untuk baca subhanallah 100 kali dan sebagainya. Maka perbuatan itu mendapat pengingkaran daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kisah tersebut agak masyhur. Dan salah satu daripada perkataan beliau, kam saya lupa lafaznya, bila mengatakan dengan kalimat itu kita dapati bahawa tidak semua yang menginginkan kebaikan dia dapat kebaikan. Jadi dengan demikian bukan saja dengan perlukan pada keinginan yang baik, tetapi juga dengan adakah perbuatan itu telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting adalah itu telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat daripada konsistennya jalan ini, maka ulama telah menerangkan bagaimana para ulama salafus salihin mungkin dari permulaan anjuran pada salat tarawih, kerana asalnya melakukan salat tarawih itu telah dilakukan oleh para sahabat masing-masing. Mungkin dengan segelintir mereka melakukan dengan kumpulan dan sebagainya. Tapi apabila Umar radhiyallahu menyatukan mereka untuk diimamkan dengan seorang sahabat, Ubay bin Khalaf, Ubay bin Ka'ab, maka dengan itu perbuatan tersebut dari anggap pertama daripada anjuran beliau, kerana anjuran beliau adalah anjuran Nabi SAW. Nabi SAW menganjurkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka perlu kita harus melihat daripada sudut anjuran Umar radhiyallahu an bahawa solat tarawih adalah merupakan sunnah yang diikuti. Bukan daripada sudut kita lihat bukan sunnah Nabi SAW, kerana dia adalah juga adalah anjuran Nabi SAW daripada sudut sunnah Khulafa' Rasyidin. Jadi daripada sudut dasar ini kita fahami bahawa di antara sunnah Khulafa' Rasyidin adalah anjuran daripada syariat juga. Jadi penting kita memahami bahawa semua anjuran-anjuran yang kita lihat adalah daripada sunnah, maka perlulah kita mendukungnya. Dan kita harus akur bahawa dalam umat ini tidak akan bersatu dalam kebatilan. Nabi SAW telah mengatakan, la yazalun nasu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirin.
akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang mereka di atas kebenaran sampai ketetapan Allah mendatangi mereka, dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Jadi itu menunjukkan bahawa umat ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Dan itu kita faham bahawa apa yang umat ini berkumpul, daripada berkumpulnya mereka, bukan mereka berkumpul kerana ramai mereka, tidak, tapi berkumpulnya mereka dalam kebenaran daripada anjuran Allah dan Rasulnya, maka mereka berkumpul. Maka dengan itu kita yakin bahawa umat ini tidak akan berkumpul dalam kebatilan. Dan kita akan pergi pula lepas ni berkenaan dengan ahli bid'ah berpecah belah. Dan kita akan agak panjang lebar, kita akan sambung pada minggu depan. Minggu depan sebelum salam. Oh, sebelum salam. Mana bulan depan lah. Okay, kita akan pergi berbulan depan insyaAllah. Jadi ada soalan pada ikhwah akhwat yang soalan silakan. Ustaz, sekiranya orang berdalilkan dengan dalil Umar Al-Khattab mengatakan yang setiap bid'ah ada sesat, jadi maknanya boleh buat bid'ah, kan? Maknanya ini adalah bid'ah yang dibolehkan. Jadi kebanyakan orang-orang memakai dalil ini kerana Umar menyatakan begitu. Pertama sekali yang mengatakan adalah Umar. Jadi apabila Umar melakukan, menunjukkan perbuatan Umar itu sendiri adalah anjuran Nabi SAW. Jadi apabila kita mengatakan demikian, tak boleh kita mengatakan pada diri orang lain, kerana orang lain yang melakukan bid'ah tersebut tidak termasuk dalam golongan yang Nabi SAW suruh kita ikut mereka. Jadi dengan kita menggunakan dalil Umar, kita tak boleh. Pertama, dia suruh dalil, tak kena. Apabila kita kata, dan kemudian kefahaman Umar atau sebab Umar mengatakannya, kita tahu adalah sebab diambil daripada sudut makna. Kerana bid'ah dari sudut makna adalah sesuatu yang diadakan belum ada sebelumnya, seperti ini. Apabila kalimah tersebut maknanya begitu. Sebab itu Allah SWT mengatakan kepada Rasul SAW, "Wa kunta bid'an minar rusul." Dan bukanlah engkau satu bid'ah daripada Rasul. Mana sebelum Rasul ini tak ada Rasul sebelumnya. Tak. Bahkan Nabi SAW telah diutuskan. Bermakna sebelum Rasul, sebelum Nabi SAW adalah diutus pada ini sebelumnya Rasul-Rasul yang banyak. Jadi dengan dasar penggunaan kalimah tersebut, bid'ah minar rusul, maka kita lihat begitulah Umar radhiyallahu anhu mengatakan tentang bid'ah. Tapi celaan terhadap bid'ah ini jelas oleh kalimah-kalimah atau kata-kata yang diucapkan oleh para ulama salafus salihin. Jadi untuk kita menyatakan tidak berlakunya bid'ah perbuatan kalau Umar telah lakukan, maka kita kata, pertama kita tak katakan bid'ah kerana perbuatan Umar itu semua adalah anjuran. Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi kita lihat tak boleh didatangkan contoh seperti contoh yang dikatakan oleh para ulama-ulama sekarang untuk membolehkan kita melakukan bid'ah adalah perkara yang dibolehkan oleh syarak. Apa dia? Bid'ah hasanah. Okey, berkenaan bid'ah hasanah, ulama dari sudut membezakan bid'ah itu ada hasanah tidak. Kita lihat daripada sudut bahasa sendiri, Nabi SAW mengatakan bahawa bid'ah semuanya sesat. Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu kesesatan. Dan daripada hadis yang Nabi SAW katakan ini sejelas bahawa menunjukkan semua bid'ah adalah kesesatan. Daripada sudut itu mereka lihat dari sudut pembahagian sebagian ulama terhadap bid'ah. Ada bid'ah itu sebagai bid'ah yang sesat, ada yang bid'ah itu sebagai bid'ah yang hasanah sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada dalil, tak ada dalil yang mendukung itu. Tak ada dalil yang menganjurkan seseorang melakukan bid'ah. Jadi kalau kita lihat pada sudut mereka mendakwa sesuatu bid'ah itu sebagai bid'ah yang baik, boleh dilakukan,
kita lihat mereka tidak mempunyai dalil dan surut perintah untuk melakukan bid'ah. Jadi jelas kita katakan bahawa dalam kita melakukan bid'ah tak boleh kita lakukan kerana jelasnya perbuatan bid'ahnya tercela dalam syarak. Apabila tercela dalam syarak, maka sepatutnya kita bencinya sebagaimana kita benci Allah SWT benci perkara tersebut, sepatutnya kita membencinya kerana kita mengetahui bahawa Allah SWT telah menurunkan Rasul SAW sebagai petunjuk. Semua yang datang oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk. Jadi kalau kita nak ambil selain daripada Rasulullah SAW, maka kita takut kita menjadi golongan yang kita lihat tersasar daripada ajakan Nabi SAW. Jadi pesan paling penting kita selalu bermuhasabah diri kita kerana setiap daripada apa yang Nabi SAW tidak menganjurkan adalah keburukan. Tak ada satu baik, satu benda pun baik. Jadi dengan itu kita menjauhi daripada perkara-perkara ini. Ada soalan lain? Akhwat? Nah. Fadal akhwat. Ada soalan online tu? Silakan. Kalau tidak, kita akan sambung kepada ahli bid'ah yang terpecah belah. Kita akan pergi padanya bulan depan insyaAllah. Dan kalau boleh, kerana kita akan pergi perbanyak golongan-golongan tersebut, dan sebagian golongan tersebut juga memerlukan penjelasan daripada saya ataupun daripada yang mensyaratkan. Jadi kita lihat, kita memintalah kepada Allah SWT untuk memberikan kepada kita kefahaman daripada apa yang diterangkan. Kalau nak tulis, boleh tulis. Tapi kita lihat, begitulah banyak kita golongan tersebut yang bercabang daripada golongan-golongan yang sesat ini. Maka kita haruslah mengambil perhatian terhadap apa yang kita bacakan. Nah, ada soalan? Akhwat? Ada soalan? Tak ada? Senyap. Akhwat ada? Ada soalan akhwat? Tak ada? Akhwat? Online ada soalan? Silakan. Tak ada? Saya pun ada masalah, masih belum tahu untuk nak buatkan awak ni soal ni kalau tulis. Dalam boleh letak dalam ini juga. Tapi tak bisa tengok. Kena ni dia punya tu apa? Dia ada ikonnya. Dia ada beri salam. Ustaz, terima kasih kepada tadi ni. Oh, dia ada soalan. Ada soalan. Muhammad Tahir Hasman ada menyoal. Adakah awalan yang Bilal melakukan untuk solat jemaah dibolehkan dalam syariat seperti mengucap inna Allaha wa malaikatahu sebelum khatib naik dan selawat antara dua khutbah seterusnya. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manala. Berkenaan dengan Bilal melakukan untuk solat jemaah, dia mengatakan kalimah seperti yang telah dikatakan tadi. Dia dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita katakan bahawa sebenarnya bukanlah daripada sunnah Nabi SAW. Kerana daripada sunnah Nabi SAW, sebenarnya Nabi SAW apabila berkhutbah masuk saja ke masjid, dia terus naik mimbar. Dan dia tidak perlu pada seorang muazzin mengatakan kalimah-kalimah sesuatu sampai barulah muazzin barulah imam naik ke atas mimbar.
Itu ada dasarnya. Jadi perbuatan itu tidaklah bukan sunnah. Jadi apabila kita tahu itu bukan sunnah, maka sebaiknya kita tinggalkan. Perkara ini semasa saya ada melakukan khutbah, semasa melakukan khutbah di prison sebagainya, kami yang dulu masa di prison, kita terus melakukan, masuk terus naik mimbar tanpa mereka melakukan perkara tersebut. Dan kalau muazzin hendak mengatakan ini, kami menyuruh mereka berhenti supaya tidak mengatakan. Tapi ini adalah perkara yang apa, mungkin ada perkara ini, mungkin yang ada yang tidak setuju sebagainya. Tapi dalam melakukan, kita melakukan khutbah di prison, kebanyakan mereka tidak melakukannya. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, sekarang COVID, sejak COVID, muazzin naik, beri salam, azan, khutbah, terus solat. Cara sekarang ni alhamdulillah kita dapat menghilangkan bidah. Kalau kita boleh teruskan tak buat, lebih bagus. Kalau kita ada mereka yang apabila membaca ayat tersebut, ini kena selawat. Kena selawat. Kenapa pun Allah SWT yang mendatangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka apabila wahai orang-orang beriman, kalau kita beriman daripada Allah SWT, panggilan daripada Allah untuk kita berselawat ke atas Nabi, kita harus selawat. Tapi adakah perbuatan itu kita kata adalah sunnah? Sebenarnya dia bukan sunnah. Bukan cepat solat lah Ustaz. Cepat lain boleh lah, insyaAllah. Kalau orang baca kita berselawat selepas bacaan dia adalah anjuran juga, tak ada masalah. Jadi daripada surah apa yang telah kita terangkan, kita terangkan tentang ada soalan lain, ikhwah akhwat. Ini kan keluar dari segi kayu ni. Apa dia? Berkenaan dia oleh kerana yang COVID kan. Jadi dia mengatakan masuk foto sesuai apa. Sebab COVID kita tinggal jarak lah begitu. Dia boleh tu apa tak juga. Sebab kita berjarak adalah sebab hajat, keperluan kita untuk kita menjaga social distancing sebagainya. Benda itu adalah benda yang menyebabkan kita lakukan itu adalah hajat, keperluan kita. Jadi melakukan sesuatu keperluan yang diperlukan ketika itu, tak ada masalah kita melakukan. Jadi tak boleh kita mengangkat sebagai bid'ah. Kerana sebagainya apa yang saya lihat daripada apa yang diedarkan kepada orang semua, mungkin dia sebagai dia adalah satu perkara yang tidak dianjurkan, yang syaitan cuba memecah belahkan untuk kita jauh daripada sunnah dan sebagainya. Sebenarnya kalau itu adalah perkara yang mahu kita melakukannya, maka tidak masalah kita mengikutinya. Jadi berikut tu? Berikut lah. Boleh, kalau masalah kita. Sedangkan Madinah pun dia memang. Tadi kita kata pertama benda ini bukan dicakap oleh para ulama. Sebenarnya benda ini telah dicakap oleh ulama. Bukan sebagaimana mereka kata ini orang-orang kerajaan Saudi sahaja, ataupun kerajaan yang benci pada sunnah sebagainya. Itu sebenarnya bukanlah, kita tak boleh dengar apa yang dikatakan. Kerana dasar daripada perkara ini kita lakukan ada sebab-sebab yang wajar. Jadi kita mengambil langkah social distancing dan sebagainya adalah keperluan yang kita harus ambil untuk menjaga daripada penularan dan sebagainya. Dan penularan ini bukan perkara yang tidak benar. Penularan penyakit-penyakit ini adalah suatu perkara yang benar. Jadi tak boleh bahkan kita sampai kita meyakini bahawa Allah sebagai Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada satu penularan pun berlaku, melainkan sebenarnya dengan izin Allah. Jadi dengan keyakinan kita bahawa penularan akan berlaku dengan izin Allah, tapi tidak boleh berlaku dengan sendiri.
Jadi dengan itu yang keyakinan ini digabungkan. Dengan itu sebab itu kita mengambil langkah-langkah penjagaan. Penyakit pun dari diri juga. Nah. Apa yang awak dari juga. Nah, sebab itu kita kata dengan itu tidak kita menolak bahawa dia ada sebab. Dan kita mengambil sebab untuk menjauhinya adalah satu perkara yang perlu juga. Allah Ta'ala. Ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kita perlu lihat sebagaimana kita kembali kepada ahli ilmu kalau kita tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi daripada sudut ini kita perlu mengambil langkah-langkah penjagaan. Ada soalan lain? Akhwat? Oh, ada lagi? Okay, Muhammad Safwan. Kita dilarang mengingatkan orang lain tentang amalan baik kita yang lepas. Lalu bagaimana harus kita menasihati orang yang tidak bersyukur? Misalnya isteri yang mengatakan kita tidak pernah melakukan sesuatu. Haruskah kita bersabar sahaja? Baik, berkenaan dengan ini, memang kita akan lihat ada orang yang memang tidak boleh menyedari perbuatan baik seseorang. Dan ini berlaku pada diri kita sendiri. Dan yang paling dekat yang berlaku, yang mungkin berlaku pada isteri-isteri kita. Dan Nabi SAW menerangkan bahawa mereka adalah golongan yang suka melakukan demikian. Yakfurna bil ashir. Mereka selalu kufur pada pasangan mereka. Jadi perbuatan yang mereka lakukan ini, kadang-kadang kita tahu ini adalah pengkhabaran Nabi SAW kepada kita, maka kita harus juga memberikan kemaafan kepada mereka. Kerana dengan kita memberi kemaafan kepada mereka, mungkin mereka akan sedari perbuatan yang salah mereka lakukan. Tapi kita dengan kita memberitahu, mengingatkan mereka bahawa apa yang mereka lakukan ini boleh membawa kepada kekufuran nikmat. Jadi dengan itu kita berikan nasihat-nasihat yang umum kepada mereka dan tidaklah kita menafikan usaha kita dalam kita mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi macam mana kita harus berusaha untuk mendekatkan sesiapa yang berada di sisi kita, daripada anak-anak, daripada isteri kita dan sebagainya. Kita harus berusaha bagaimana mereka semua dekatkan diri mereka kepada Allah. Mungkin mereka tersasar, terlajak, perkataan dan sebagainya. Walau bagaimanapun mereka telah lakukan, kita haruslah bersabar. Semoga dengan kesabaran kita, mereka dapat kesedaran. Jadi kita dengan itu perlulah berusaha sedaya upaya kita. Tak ada soalan lain? Tak ada skor ni. Afwan. Kita syukran di atas soalan-soalan. Ikhwah, kita akhiri sesi kita. Kalau tak ada soalan lain? Tak ada? Oh, boleh. Baik. Jadi kita minta kepada Allah supaya sentiasa menjauhkan kita daripada tipu daya syaitan. Dan tipu dayanya, tipu daya yang sangat licik. Dan tak ada orang yang boleh selamatkan diri daripada dia melainkan orang-orang yang Allah pelihara. Jadi kita selalu kena minta kepada Allah pemeliharaan daripada kesesatan yang syaitan berusaha untuk melakukan kepada kita, dan apa yang syaitan telah ingin melakukan kepada kita ini adalah janji daripada Allah untuk menyesatkan umat manusia. Jadi dengan itu kita haruslah sentiasa berwaspada, berusaha bagaimana kita menjadi golongan yang berjaya. Dan kita dalam berhubungan dengan bagaimana kita selalu berurusan dengan orang ramai, kita haruslah sentiasa berusaha bagaimana mereka dapat kebaikan daripada kita. Walaupun sebab-sebab
untuk mereka menjauhi jalan yang benar ini begitu banyak. Tapi kita tetap mengambil langkah pada mereka, memberi nasihat-nasihat kepada mereka, nasihat-nasihat yang baik, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, merahmati kita dengan memberikan petunjuk kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.